Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu panas yang mana kita tahu pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan dan hal ehwal ekonomi menjadi bahan bualan dan begitu trending hari ini. Dan kita tahu kritikan-kritikan ini datangnya lebih daripada pihak pembangkang, terutamanya kepemimpinan tertinggi mereka seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan diuruti pula dengan kepimpinan-kepimpinan daripada dalam parti mereka seperti PAS dan juga Bersatu. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan mereka ini tadi, apabila Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang mengatakan bukan alasan untuk menghalalkan nepotisme. Dan kita juga tahu bahawa kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin serta kepimpinan PAS juga menjurus ke arah yang sama, seolah-olah apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini melanggar tata kelola ataupun melanggar etika dalam kerja. Sebenarnya kita kena fikir kepada arah yang lain sebagai rakyat yang menyokong kepada Pakatan Harapan ataupun rakyat yang menyokong kepada kerajaan perpaduan ini. Sebenarnya ketakutan telah pun menghantui pemimpin-pemimpin yang berada di Perikatan Nasional. Sebab itu kalau kita lihat mereka memainkan isu nepotisme ini bertujuan supaya Nurul Izzah tidak dilantik di kejawatan itu, yang mana ini adalah melibatkan ekonomi dan keuangan. Kawan-kawan yang ada di luar sana harus tahu bahawa perkara yang berlaku ini sebenarnya adalah satu kebolehan ataupun satu kebijaksanaan yang ditonjolkan oleh Perdana Menteri kita. Kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan jelas mempertikaikan Datuk Seri Anwar sendiri melantik dirinya sebagai Menteri Kewangan. Dan hari ini kita dikejutkan pula dengan pelantikan anaknya sendiri untuk menjadi penasihat kanannya dalam hal ehwal ekonomi dan kewangan. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan perkara ini? Ini adalah satu yang kita rakyat kena lihat ke depannya. Jangan kita melihat daripada propaganda yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang. Kerana apa? Sewaktu pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tengok betapa besarnya pembelanjaan negara yang kita tidak tahu entah ke mana. Jika penasihat kanan ataupun orang yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan calang-calang orang, bukan daripada orang kepercayaan, maklumat yang akan sampai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti tidak akan tepat. Sebab itu, apabila ruang diberikan kepada bukan YB, bekas YB, ataupun kepada Nurul Izzah untuk menerajui ini, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak payah meragui tentang apa yang berlaku, tentang apa laporan yang dihantar oleh Nurul Izzah kepada beliau. Kerana Nurul Izzah itu adalah anaknya dan kepercayaan penuh. Dan kita harus tahu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa memegang jawatan Menteri Kewangan itu. Yang pertama, memang kita nak mengukuhkan ekonomi negara ini. Tetapi yang paling pentingnya adalah kita nak tahu ketirisan-ketirisan yang berlaku selama ini yang tidak boleh lagi ditutupi, yang mungkin tidak dapat lagi disorok kerana beliau sendiri yang memegang Menteri Kewangan itu. Rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, semua ada di Kementerian Kewangan inilah. Maka apabila Nurul Izzah ini dilantik, yang berbunyi ini paling kuat ni adalah mereka-mereka yang mungkin terlibat dengan benda-benda yang tak betul. Bukan kita menuduh, tetapi kalau mereka rasa mereka tak bersalah, maka mereka tidak kuat bunyinya. Kita tahu 92.5 bilion yang sedang disiasat hari ini adalah melibatkan keuangan dan ekonomi. Kalau Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan, beliau sewenang-wenangnya boleh masuk ke Kementerian Keuangan yang melibatkan ekonomi. Jadi, kenapa Nurul Izzah yang ditarik? Isunya, Saudara Rafizi Ramli sudah dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Terlalu sibuk. Nurul Izzah pula dah pun kalah bertanding dan dia punya banyak masa untuk membantu kerajaan yang ada hari ini. Jadi, kita rakyat harus melihat bahawa inilah satu kebijakan yang awal telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita juga sebagai rakyat biasa, banyak perkara-perkara
yang kita tidak duga, yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kita terus menyerang, yang mana kita terus membidas kenyataan-kenyataan, tetapi hakikatnya ada satu kebijakan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana melalui pengalaman-pengalaman yang lepas, beliau sudah tahu bagaimana rompakan duit rakyat ini berlaku, bagaimana ketirisan dalam kementerian-kementerian itu berlaku. Maka hari ini beliau nak masuk ke dalam sana seorang, beliau sebagai Perdana Menteri, beliau sebagai Menteri Kewangan, perlu dibantu oleh orang kepercayaannya untuk menyimak-imbangkan ataupun cuba untuk menyelidiki ke mana arahnya duit-duit yang telah pun hilang selama ini. Ini adalah satu yang rakyat biasa tidak fikir. Sebab itu, pemimpin-pemimpin yang berada di Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpin pembangkang risau kerana mereka tahu bahawa Nurul Izzah tidak mungkin akan berbohong kepada Perdana Menteri. Nurul Izzah akan menjalankan kerja yang diamanahkan dengan tanggungjawab penuh dedikasi. Inilah satu yang mereka takutkan. Dan kita tahu penyelewengan sehingga menyebabkan indeks rasuah negara kita meningkat. Naik berapa tangga selepas daripada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan itu. Dan hari ini dikritik sebagai nepotisme. Kerana mereka tidak mahu orang seperti Nurul Izzah berada di situ. Bayangkan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak orang lain di situ. Kemungkinan, besar kemungkinannya, boleh dijual beli. Kalau Nurul Izzah ni dah tak boleh dijual beli. Jadi, kita kena fikir ke arah yang lebih tinggi lagi, supaya kita jangan tersangkut di satu kawasan yang mana kita memikirkan bahawa nepotisme lah. Memang, kalau kita lihat daripada sisinya seolah-olah melantik keluarga. Tetapi demi kebaikan negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa ambil risiko kritikan daripada rakyat yang mana akhirnya boleh menguntungkan rakyat. Kita tengok apabila YB Nurul Izzah yang sekarang ni tidak menjadi YB lagi, yang mana beliau banyak masa untuk membantu kerajaan yang ada hari ini. Jadi mereka merasa takut kerana kebolehannya. Ini nasib baik Nurul Izzah yang di sana. Kalau didampingi pula dengan Rafizi, lagi sakit mereka. Jadi mereka dah mula rasa gentar. Dan selama ini di mulut mereka tu asyik nak menghapuskan rasuah, nak menghapuskan segala macam cerita yang melibatkan penyelewengan. Tetapi hakikatnya kerajaan yang lalu lebih banyak mereka melakukan ketirisan dan rasuah. Kalau tidak percaya, selepas ini Nurul Izzah berada di sana, maka kita akan buktikan akan satu persatu penyelewengan ini akan dibongkar. Jadi maka itu mereka hari ini menyerang agar harapan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melantik Nurul Izzah, melantik orang lain yang mana kemungkinan boleh dibeli. Bayangkan kalau lantik orang lain, diletak dengan gaji lagi membazirkan duit negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan tidak mendapat kepercayaan kita. Kalau saya Perdana Menteri, saya punya anak yang mempunyai kepakaran dan dia ingin membantu, saya silakan kerana tidak bergaji. Daripada saya ambil orang lain, bayar gaji puluhan ribu, tetapi belum tentu dia membantu ataupun dia menghantar laporan yang palsu pada saya. So, sama saja. Bukan isu nepotisme. Tetapi hari ini kita nak menyelamatkan keadaan negara ini. Kerana negara Malaysia ini penuh dengan pemimpin-pemimpin yang betul-betul rasuah. Tak payahlah pemimpin di barisan Perikatan Nasional nak cerita. Hamzah Zainuddin sendiri pun belum tentu bersih. Apalagi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Siapa nak percaya? Cuma kita tidak dapat nak membongkar. Dan dulu kita tahu orang seperti Hamzah Zainuddin memegang menteri yang boleh bila-bila masa tangkap kita. Jadi rakyat tak bersuara. Hari ini beliau dah jadi pembangkang. Bersuaralah. Jadi ini masanya untuk kita membersih. Sekurang-kurangnya tak dapat 100%. Tetapi kalau kita boleh pergi di belakang Singapura sedikit pun dah kira bagus. Sekarang ini, apabila Nurul Izzah berada di sana, saya harap membantu dan menggunakan kuasa sebagai penasihat kanan di hal ehwal ekonomi dan kewangan ini. Cek
semua rekod-rekod yang lepas, pemimpin-pemimpin yang lepas, kontrak projek yang telah pun mereka buat, yang mana kita tahu berapa banyak direct nego yang dibuat oleh pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan ketua pembangkang yang ada hari ini, yang mana beliau duduk di KDN pun disitulah lubuk juga duit. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.